Selamat sejahtera kepada cikgu-cikgu yang dikasihi dan rakan-rakan sekalian. Hari ini kumpulan saya iaitu kumpulan 23 akan membentangkan tentang biodiversiti dan peranannya terhadap keseimbangan alam sekitar. Seterusnya, ketua kumpulan kami iaitu Luqman akan memulakan pembentangan ini dengan definisi biodiversiti. Apa biodiversity? Merujuk kepada kepelbagaian hidupan di bumi pada semua peringkat daripada gen dan ekosistem dan termasuk proses evolusi, ekologi dan budaya yang menggalakkan kehidupan. Merangkumi setiap haiwan, tumbuhan dan pokok yang hidup. Contoh jerung putih, ikan toman, pokok durian. Biodiversity biasanya dibahagikan kepada tiga peringkat: diversity genetik, diversity spesies, dan diversity ekosistem. Biodiversity spesies merupakan kepelbagaian organisma atau benda hidup di bumi ini. Misalnya gajah, harimau, pokok durian, ikan kelisa, burung nuri, dan sebagainya. Jumlah bilangan spesies daratan dianggarkan sekitar 8,7 juta, manakala jumlah spesies lautan adalah lebih rendah, dianggarkan 2,2 juta. Pada tahun 2007, Menteri Alam Sekitar Persekutuan Jerman Sigmar Gabriel menamakan anggaran bahwa sehingga 30% daripada semua spesies akan pupus pada tahun 2050. Daripada jumlah ini, kira-kira 1 ke 8 spesies tumbuhan dikenali diancam kepupusan. Anggaran mencecah 140,000 spesies setahun. Saya akan membincangkan biodiversity genetik. Kepelbagaian genetik merupakan jalan untuk populasi menyesuaikan diri terhadap perubahan persekitaran. Dengan lebih kelainan, sesetengah individu dalam satu populasi lebih tercenderung akan mempunyai kelainan allele yang sesuai untuk persekitarannya. Individu tersebut lebih tercenderung untuk terselamat untuk menghasilkan anak mempunyai allele itu. Populasi itu akan berterusan untuk lebih generasi kerana kejayaan individu ini. Ini adalah bagaimana prosedur penyesuaian berlaku. Perkataan biodiversity sebenarnya merupakan perkataan singkatan bagi biological diversity ataupun kepelbagaian biologi yang mana ia definisikan sebagai kenakaan di antara organisma hidup daripada berbagai sumber baik daratan maupun samudra dan lain-lain yang melangkui ekosistem akuatik dan sebahagian daripada ekosistem yang kompleks yang termasuk di dalam kelompok spesies dan antara spesies dan ekosistemnya. Biodiversity mengawal interaksi ekosistem dan proses biologi lain yang kompleks, termasuklah kitaran nutrien, penghubungan, pembentukan dan perlindungan tanah, kawalan banjir dan kenakan iklim. Saya akan membincangkan perbezaan antara diversity spesies dan diversity genetik. Spesies diversity membincangkan nombor spesies dalam sesebuah area, manakala diversity genetik membincangkan tentang gen dalam sesebuah spesies. Diversity genetik mempamerkan kebolehsuaian sesebuah spesies dalam kebolehsuaian berbagai habitat. Sebaliknya, diversity spesies mempamerkan interaksi biotik dan kestabilan komuniti. Diversity genetik adalah peragai spesies, manakala diversity spesies dikategori dalam peragai komuniti. Untuk biodiversity selenggara kedar oksigen dan nitrogen tumbuhan menghasilkan oksigen untuk penambahan, manakala mikrob pula membantu menambah kesuburan tanah serta penetapan kandungan nitrogen dalam tanah. Keberagaman biodiversity juga boleh menghalang tumbuhan sebadan nitrogen seperti unsur-unsur amonium dan nitrat yang boleh mengganggu
kesuburan tanah. Kepentingan kitaran oksigen. Oksigen yang diperlukan untuk proses respirasi, pengawetan, pembakaran dan perebutan diperoleh daripada hasil fotosintesis. Antaranya, oksigen memainkan peranan penting dalam kehidupan kita. Tanpa oksigen, mustahil mana-mana makhluk hidup dapat bertahan di muka bumi ini. Kepentingan yang kedua ialah oksigen adalah satu kemestian untuk pembakaran. Sekiranya berlaku kekurangan oksigen, ia akan menghalang proses pembakaran. Oleh itu, kitaran oksigen membantu mengekalkan keseimbangan oksigen di atmosfera. Kepentingan yang terakhir ialah oksigen adalah bahagian yang diperlukan dalam kehidupan kita. Pengurai memerlukan jumlah oksigen yang lebih baik untuk menjalankan proses perebutan bahan buangan. Oleh itu, kitaran juga membantu dalam proses penguraian. Kitaran hidrologi bermaksud peredaran air dari bumi ke atmosfera dan kembali ke bumi. Pergerakan hisim air berlaku dalam berbagai bentuk seperti wap, cecair dan pepejal. Pergerakan dari satu komponen alam sekitar ke satu komponen alam sekitar yang lain. Kitaran hidrologi adalah satu model konsep melibatkan proses simpanan ke pergerakan air di biosfera, litosfera dan atmosfera. Huraian kepentingan hidrogen. Hidrogen memberikan keseimbangan yang baik antara eksploitasi dan penggunaan biodiversiti, perkhidmatan ekosistem dan persekitaran semula jadi. Fungsi hidrogen yang paling penting dalam tubuh manusia adalah untuk memastikan anda terhidrat. Air terdiri daripada hidrogen dan oksigen dan diserap oleh sel-sel badan. Selain itu, apabila tidak seimbang, ekosistem ini pasti akan runtuh atau memerlukan lebih baik campur tangan teknikal untuk kekal produktif. Semuanya pada kos ekonomi, sosial dan ekologi yang besar menyediakan keseimbangan yang baik antara eksploitasi dan penggunaan biodiversiti, perkhidmatan ekosistem dan persekitaran semula jadi. Kepentingan biodiversiti bertujuan untuk menghasilkan kuantiti makanan yang baik. Lebih-lebih lagi, apabila tidak seimbang, ekosistem ini pasti akan runtuh atau memerlukan lebih banyak campur tangan teknikal yang kekal produktif. Semuanya pada kos ekonomi, sosial, ekologi yang besar. Saya akan membentangkan tentang konsep karbon. So, apa itulah konsep karbon? Konsep karbon ialah kita yang mengekalkan kandungan karbon dioksida dalam udara dengan membalikkan ke udara secara berterusan. Pertama, di atmosfera terdapat 0.03% unsur karbon di udara. Sepanjang kehidupan seharian ini, kami menjalankan beberapa proses yang membebaskan karbon dioksida ke udara. So, jadi ke mana perginya karbon dioksida? Jumlah karbon dioksida sedang dipecahkan melalui proses yang dipanggil fotosintesis. Proses fotosintesis memerlukan cahaya matahari, air dan karbon dioksida. Apabila rancangan menjalankan proses tersebut, byproduct akan menjadi oksigen. Oleh itu, byproduct sedang dimakan oleh hidupan seperti manusia, haiwan, pembakaran bahan api, fosil dan banyak lagi. Kitaran karbon menggambarkan cara unsur karbon bergerak antara bumi, biosfera, hidrosfera, atmosfera dan juga sfera. Penting untuk beberapa sebab. Karbon adalah elemen penting untuk semua kehidupan. Jadi, memahami bagaimana ia bergerak membantu kita memahami proses biologi dan faktor yang mempengaruhinya.
Karbon tidak seimbang, jadi penting untuk mengetahui di mana ia disimpan dan dilepaskan. Kadar di mana karbon disimpan ke dalam organisma hidup tidak sama dengan kadar ia dikembalikan ke bumi. Terdapat kira-kira 100 lebih banyak karbon dalam bahan hidup daripada di bumi. Membakar bahan bakar fosil membebaskan sejumlah besar karbon ke atmosfera dan ke bumi. Kitaran karbon berkaitan dengan ketersediaan unsur dan sebagaian lain. Contohnya, kitaran karbon berkaitan dengan ketersediaan oksigen di atmosfera. Semasa fotosintesis, tumbuhan mengambil karbon dioksida dari udara dan menggunakannya untuk membuat glukosa.